Berapa banyak ayat Al-Quran, hadis-hadis berfungsi untuk menjelaskan. Aqimus salat, dirikanlah salat. Ayat yang lain bahawa waktu solat ini telah tertulis, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pakai solat je. Bila masuk waktu subuh, bila masuk waktu zuhur, bila masuk waktu asar, bila masuk waktu maghrib, bila masuk waktu isyak, semuanya dah ditentukan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Akan tetapi apabila ditentukan tadi, tuan-tuan Muhammad, apabila sudah ditentukan waktu tadi, secara spesifik dia bila, dalam Al-Quran tak sebut secara detail. Dibawa oleh hadis menerangkan bagaimana waktu dia. Cara solat, aqimus salat, dirikanlah salat. Macam mana cara solat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian semua seperti mana yang aku solat. Maka lahirlah dalam hadis-hadis Nabi SAW cara-cara Nabi solat. Tapi hadis ni banyak, macam-macam, sehingga di dalam memahami hadis ini memerlukan daya analisa yang kuat to analyze the hadis. Maka pemahaman-pemahaman dan berbagai jenis hadis dan berbagai ragam cara baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam cara salat menyebabkan memiliki banyak mazhab. Dan ini diterima kerana ini nama dia khilaf, kita panggil. Agree to disagree. Ulama sepakat untuk tidak bersepakat kerana memang sumbernya itu beragam, menunjukkan bahawa ini hikmah, the wisdom of our syariah untuk mengajarkan, membenarkan berbagai jenis, iaitu berbagai jenis apa? Berbagai jenis cara solat, iaitu ikut dengan mazhab-mazhab yang berbeza. Jadi ada mazhab yang macam ni, ada mazhab yang macam tu, ada mazhab yang macam ni, kerana sumber hadis tersebut berbeza-beza. Oleh sebab itu salah seorang tokoh besar pada hari ini yang bernama Syekh Muhammad Awamah, seorang muhaddis terkenal, masih hidup, pernah datang Malaysia berkali-kali. Dia ada mengarang kitab Atharul Sunnati An-Nabawiyati fi Ikhtilaf, iaitu kesan daripada hadis-hadis Nabi di dalam wujudnya khilaf pendapat ulama. Kenapa? Kerana ada banyaknya hadis menyebabkan khilaf dan lain-lain. Dikarang kitab tu untuk kita berlapang dada. Jangan kita duk tengok orang terus kita tuduh dia, wah ni tak sesuai sunnah Nabi. Itu dulu mazhab tu menilai macam mana. Saya bagi contoh. Ada seorang tokoh di Maghribi, iaitu nama dia Syekh Sa'id Kamali. Dalam satu video dia tegur orang yang hari ini kalau nampak orang pakai seluar lebih buku lali dianggap bid'ah. Tengok je, hadhil bid'ah, hadhil bid'ah, engkau ni ahli bid'ah. Nah, contoh dia macam tu. Lalu dia kata hadis tersebut ditujukan kepada khuyala, orang yang sombong. Jadi dalam memahami ada yang memutlakkan. Mutlakkan berarti siapa yang ni tak boleh. Tapi ada yang tidak, dia tergantung. Kalau orang itu tidak sombong, maka boleh seluar tu lebih buku lali. Kerana memahami hadis tersebut, yang lebih buku lali biasanya orang yang lebih buku lali ni ada yang sombong, tapi ada yang tak sombong. Ada yang menilai tak, yang buku lali ni, lebih buku lali ni semuanya sombong kecuali Abu Bakar. Jadi cara faham hadis tu macam-macam. Lalu dia kritik lah. So benda ni khilaf. Bila khilaf, boleh tak kita nampak ada orang seluar lebih buku lali? Bid'ah. Dia kata Syekh Sa'id Kamali ni. Lalu dia bawa kaedah, tak boleh, la tabdi'a fi masail khilaf. Tidak boleh membid'ahkan dalam masalah khilaf. Lepas tu boleh pula hari ini orang nak mempertikaikan kaedah tersebut, dianggap kaedah tersebut tak betul dan lain-lain.
Tapi kagum pula dengan Syekh Sa'id Kamali. Jangan kaki tahu Syekh Sa'id Kamali berpendapat seperti itu. Dia yang mengajarkan la tabdi'a fi masail khilaf. Tidak ada pembidahan dalam masalah khilaf. Sebab itu kita di negeri Selangor dah keluarkan fatwa bahawa iaitu la tabdi'a fi masail khilaf. Tidak boleh membidahkan perkara-perkara khilafiyah.